Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat lagi kita jumpa pada tahun ni 2021 dan kamu semua dah masuk tahun 4 Al-Biruni kan. Okay, hari ni Ustazah nak ajar subjek sirah, tajuk tahun 4, tajuk yang pertama. Ustazah nak ajar berkaitan dengan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okay, Ustazah harap semua dapat bersemangatlah hari ni untuk kita teruskan belajar subjek sirah. Okay, insya-Allah ya. Okay, sebelum mulakan kelas, marilah sama-sama kita baca doa belajar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga dengan baca doa ini moga diberkati dan kamu dapat faham apa yang Ustazah ajar. Okey, tajuk Ustazah teruskan dengan kelas hari ini. Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey, dalam slide Ustazah yang pertama tadi Ustazah tersilap tulis ni sallallahu alaihi wasallam. Jihad Rasulullah, nanti betulkan ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat. Okey, kita teruskan. Dalam jihad Rasulullah, Ustazah akan fokuskan, Ustazah akan bagi kefahaman objektif dalam tajuk ni. Ustazah nak bagi kamu faham berkaitan dengan konsep jihad. Apa itu jihad? Okey, apa itu jihad? Jihad adalah berjuang mempertahankan diri. Macam mana nak mempertahankan diri? Agama, agama, keluarga, harta benda dan negara. Okey. Ustazah punya slide ni, nanti kalau kamu nak tulis titik 3 dalam Ustazah punya ni tak ada ngah. Okey, jadi nanti betulkan berjuang mempertahankan diri, agama, keluarga, tambah titik atas tu, harta benda dan negara. Titik Okey, poin yang kedua, apa itu jihad ni? Apa pengertian jihad yang kedua? Iaitu perjuangan. Perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam memerlukan keberanian dan keikhlasan serta bersedia berkorban harta dan nyawa kerana Allah Ta'ala. Okey, dalam jihad ni kita kena tahu kenapa kena berjihad. Sebab kita nak mempertahankan diri kita. Yang pertama sekali diri kita. Lepas tu agama kita. Agama kita apa? Agama Islam. Kemudian keluarga kita. Mak ayah, adik-beradik, tok nenek semua tu adalah keluarga. Saudara mara semualah. Okey, dan harta benda dan negara. Okey. Seterusnya, okey, perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam ni macam mana? Kita kena perlukan keberanian. Kalau penakut, boleh ke nak menegakkan agama Islam? Tak boleh. Kena ada berani. Dan kena ikhlas. Buat sesuatu tu tak boleh nak mengharapkan orang puji. Tak boleh nak mengharapkan dapat ganjaran. Sebab kita ikhlas. Ikhlas sebab Allah Ta'ala. Okey, dan bersedia nak korban harta dan nyawa. Sekarang ada berperang ke? Kalau negara kita sekarang ada perang ke kat Malaysia? Tak ada kan? Okey, jadi Alhamdulillah negara kita negara yang aman, tak ada peperangan. Jadi konsep jihad ni kita gunakan
dari sudut yang lain. Okey, apa dia yang nak kena buat dari sudut mana? Okey, nanti kita masuk slide seterusnya ya. Okey, seterusnya adalah tujuan jihad. Kenapa kena berjihad ni? Okey, sebab pertama sekali untuk kita nak mengembangkan syiar Islam. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah mempertahankan keselamatan serta harta benda kaum muslimin. Tak boleh nak pertahankan kita je. Kita kena semua kaum muslimin ni adalah saudara. Okey. Boleh faham? Okey, Ustazah teruskan. Sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Peperangan ni titik 3 lah. Dengar ya. Okey, sebab apa? Sebab apa Islam bagi kita berperang? Sebab apa? Kita tak ada peperangan kan zaman sekarang. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat dulu-dulu, banyak berlakunya peperangan sebab nak menyebarkan agama Islam kan. Okey, sebab Islam membenarkan peperangan, yang pertama adalah untuk mempertahankan diri. Okey, untuk nak mempertahankan diri. Kalau orang nak pergi bunuh kita, kalau ada negara tu nak pergi mari serang kita, kita nak kena biarkan ke? Kita nak kena pertahankan diri. Mestilah kena pertahankan diri. Okey, macam mana nak mempertahankan diri? Tengok kepada keadaan macam mana yang dia nak buat kita tu. Okey, yang kedua adalah memelihara. Okey, Ustaz tertinggal huruf mim Memelihara mim kat situ. Memelihara kesucian agama Islam. Memelihara kesucian agama Islam. Agama ni ada titik Okey. Kalau kita tak memelihara kesucian agama Islam, agama mana yang nak mempertahankan agama Islam? Tak adalah kan? Jadi orang Islam yang kena pertahankan agama Islam. Okey. Yang ketiga adalah memelihara, sama juga memelihara tertinggal huruf mim. Okey, kena memelihara kedaulatan negara dari musuh. Ni yang Ustaz cakap tadi. Kalau orang nak pergi serang kita, nak pergi mari bom negara kita, nak mari hantar tentera, nak mari serang ni, nak mari serang Malaysia. Okey, kita tak boleh nak biarkan. Kita kena mempertahankan. Okey. Yang keempat adalah menentang. Yang saya gariskan tu tambah mim ya. Tambah mim semua kat depan ni. Menentang pencabulan perjanjian. Okey, titik 3. Perjanjian. Menentang pencabulan perjanjian. Okey, dah berjanji dah dengan dah berjanji nak tunaikan contoh perjanjian Hudaibiyah. Dah janji-janji tapi dia mungkiri. Macam mana? Nak biarkan ke orang macam ni? Orang yang mungkir janji, nak biarkan ke? Tak bolehlah biarkan kan? Kita kena pertahankan. Sebab apa? Sebab Islam ajar untuk kita nak menjaga kesucian agama. Kena berpegang pada janji. Tak boleh nak janji. Okey, biarlah dia tak tahu pun. Kata janji dengan kawan. Contoh kita janji dengan kawan. Petang ni kita belajar ya, pukul 3. Nama siapa ni? Ahmad lah. Ahmad, petang ni kita belajar pukul 3. Tiba-tiba Ali ni, kawan dia ni, janji nak belajar pukul 3 tu, tiba-tiba dia kata tak nak, dia malas kan, nak main game lah kononnya. Tak nak lah nak main game, nak tengok cerita ke. Cakap ke Ahmad, tak boleh lah, aku tak boleh nak belajar lah hari ni. Sakit kaki lah. Aku sakit kaki lah. Tak boleh nak belajar. Sebenarnya kita tak sakit. Kita betul-betul sakit ke kita menipu? Kita berjanji, awal-awal kita berjanji, kita nak buat. Tapi akhir-akhir kita tak buat kan? Tak boleh macam tu. Kena berpegang kepada janji. Okey, seterusnya
Okey, jenis jihad. Okey, jenis jihad ada 2. Yang pertama adalah jihad al-asghar. Asghar. Asghar. Kira bukan fa. Jihad al-asghar. Asghar tu besar ke kecil? Kecil kan? Jihad kecil. Okey, al-jihadul akbar adalah jihad yang kedua. Jihad yang kedua adalah jihad al-akbar. Akbar adalah jihad yang besar. Okey, jihad besar, jihad kecil. Jenis dia ada 2 sahaja. Jihad besar dan jihad kecil. Besar tu macam mana? Jihad al-akbar. Kecil tu apa dalam bahasa Arab dia? Jihad al-asghar. Jihad al-asghar. Okey. Ustazah masuk satu-satu. Jihad al-asghar. Okey, jihad al-asghar adalah berjuang di medan peperangan. Berjuang di medan peperangan untuk menegakkan kebenaran. Okey, jihad yang kecil kita nak jihad kecil ni nak berjuang di medan perang. Okey. Jihad al-akbar, jihad yang besar ni. Okey, ni jihad besar Okey, jihad yang besar ni macam mana? Iaitu berjuang menentang hawa nafsu dalam diri sendiri. Macam kecil je hawa nafsu ni kan? Tapi kalau dalam jihad ni adalah jihad yang besar. Hawa nafsu kita. Kalau kita malas lah join kelas Ustazah Ayu ni hari ni. Tak best lah. Nak main game lah sedap. Ustazah mampu ke nak? Ustazah boleh ke nak menghalang kemalasan awak tu sebab nak main game? Tak boleh. Siapa yang boleh melawan hawa nafsu ni? Siapa? Diri kita sendiri. Kita je tahu hawa nafsu kita ni hari ni. Malas, rajin. Nak marah, suka. Kita je tahu. Jadi, kita yang kena menentang sendiri hawa nafsu kita untuk apa? Untuk jadi lebih baik. Okey, boleh faham? Okey. Lepas ni, kalau rasa malas tu, dah tahulah tu kena jihad yang besar untuk melawan hawa nafsu. Kalau jihad yang kecil ni tak dapatlah nak lawan hawa nafsu. Boleh? Okey, Ustazah teruskan lagi. Okey, dalam berjihad, kita ada tuntutan jihad di negara kita. Negara kita negara apa Negara apa? Malaysia. Ke ada orang Iran kat sini? Ada orang Mesir ke? Ada orang Bangladesh? Okey, ikutlah di negara kita. Okey, yang pertama adalah ni untuk diri kita sendiri tuntutan. Kita kena buat apa? Okey. Yang pertama, sekarang kita tengah buat apa? Kita tengah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ke macam ni Ustazah? Ni duduk depan laptop je, duduk depan telefon je, duduk depan komputer je. Ya, ni pun menuntut ilmu. Sebab di zaman sekarang ni kita kena guna media ni untuk menyampaikan ilmu. Jadi kita gunakan. Kita pun berjihad. Berjihad untuk dapatkan ilmu. Hari ni berjihad ni. Ni. Tengah berjihad sekarang ni. Ustazah nampak ni. Okey, yang kedua. Ni pertama menuntut ilmu. Yang kedua, mencari rezeki. Okey, siapa sekarang ni tengah mencari rezeki untuk kamu? Mestilah mak ayah. Jadi, mak ayah kamu sekarang tengah berjihad. Bukannya pergi berperang je berjihad. Pergi mencari rezeki pun berjihad. Jadi, kalau mak ayah suruh apa-apa. Suruh basuh pinggan. Suruh basuh kasut. Suruh mop lantai. Semua tu kena buat sebabnya mak dah berjihad untuk cari rezeki. Jadi kita kena tolong mak. Jadi mak pun sayang, ayah pun suka. Boleh? Okey, yang ketiga adalah membasmi kemiskinan. Kita kena berjihad ni. Kalau
Kalau rasa miskin, kena berjihad untuk melawan kemiskinan tu. Kita kena. Okay, yang ketiga adalah membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan ni macam mana? Bila kita dalam keadaan kita sangat memerlukan duit, kita kena usaha untuk mencari duit. Kalau kita dalam keadaan apa sekalipun, kita kena atasi benda tu. Kita cuba. Kita ada usaha kita buat. Okey, bila tengok dalam membasmi kemiskinan, takkanlah kita nak hidup selamanya dalam kemiskinan. Macam mana kita nak dapat duit yang banyak? Jadi sekarang ni kita kena belajar bersungguh-sungguh. Bila kita belajar bersungguh-sungguh, kita dapat sambung pelajaran dengan lebih baik. Lepas tu kita dapat pekerjaan yang baik, insya-Allah. Jadi kita bukan dalam kemiskinan. Okey. Cuba atasi benda tu. Okey, yang keempat adalah mengembangkan ajaran Islam. Nak kembangkan macam mana? Kita kena sebarkan kebaikan. Sebarkan apa yang Islam buat. Kita kena sebarkan kebaikan, sebarkan Islam. Okey, dalam tuntutan ni juga adalah poin yang terakhir adalah mengambil bahagian untuk mencegah kemungkaran. Okey, nak mencegah macam mana seorang-seorang? Kita tak boleh, jadi kita kena masuk dalam kalangan orang yang mencegah kemungkaran. Kat mana ni? Kena tengok sekarang awak di sekolah. Macam mana nak mencegah kemungkaran kat sekolah? Kena ikut apa arahan guru disiplin, arahan pengawas-pengawas. Jangan pula pengawas yang buat hal kan. Jadi kita kena ambil bahagian. Kalau apa-apa yang berlaku, kita tengok benda yang tak baik, kita tolong maklumkan dekat orang yang sepatutnya. Siapa orang yang sepatutnya? Guru-guru, guru disiplin dan siapa-siapa lagi lah. Kita tak boleh nak biarkan kemungkaran tu berlaku. Okey, seterusnya. Hikmah dalam berjihad. Macam mana hikmah dia ya? Apa hikmah dia? Kenapa Allah suruh berjihad? Penting sangat ke jihad ni? Penting tak penting kita tengok. Yang pertama, kita mendapat keredaan Allah. Dapat keredaan Allah macam mana? Dapat keredaan Allah ni bila Allah redha kita, semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, Allah redha. Jadi Allah permudahkan. Bila Allah redha, bila Allah mudahkan, kita disenangi oleh semua orang. Macam mana dia orang senang kita? Sebab kita buat baik. Adakah orang suka orang yang buat baik? Adalah. Adakah orang suka orang buat jahat? Jarang-jarang sekali kan. Mana ada orang suka kita buat jahat? Orang suka kita buat baik. Okey, yang kedua adalah mendapat ganjaran syurga. Nak ke syurga? Siapa nak ke syurga? Semua atas dunia ni, semua makhluk Allah ni mengharapkan syurga Allah. Sebab dunia bukannya kekal. Tapi syurga Allah adalah kekal selama-lamanya. Sebab itulah hikmah berjihad ni sangat besar. Semua orang kena berjihad. Jadi sekarang kalau rasa malas ke, rasa macam malasnya nak masuk kelas, malasnya nak buat kerja, kita tu tengah berjihad. Ingat, kalau kita buat dengan ikhlas, Allah redha, Allah bagi ganjaran syurga kalau kita buat dengan betul-betul. Okey, seterusnya adalah mendapat keredaan, ganjaran syahid. Semua orang nak syahid kan? Bila syahid terus masuk ke syurga. Okey, yang keempat adalah mendapat pertolongan Allah. Okey, bila Allah tolong, contoh, Ustazah bagi contoh. Pertolongan masa bila kita sangat-sangat memerlukan. Okey, dalam awak sekarang ni, kalau periksa kan, kalau Allah tak tolong, kalau Allah tak tolong bagi, tak tolong ingatkan, kalau Allah tak bagi ilham balik kat kita, macam mana kita nak ingat apa yang kita belajar? Kita dah belajar, kita dah hafal, kita dah buat latihan. Tapi kalau Allah tak tolong, kita tak dapat ingat semua tu. Sebab kalau pandai ke, kalau kita ada kelebihan sikit, semua tu daripada Allah. Sebab tu kita tak boleh nak bongkak, kita tak boleh nak rasa, aku hebat, aku bagus. Tak boleh. Kita kena samakan semua. Allah bagi kita kelebihan sikit, kita gunakan sebaiknya. Kalau kita lebih pandai, kita tolong orang lain supaya pandai macam kita. Jadi Allah bagi lagi. Bagi tolong lagi kan.
bagi tolong lagi pandai, lagi disenangi oleh semua orang. Okey, yang kelima adalah berjaya dalam hidup dunia dan akhirat. Ni semua kita nak tuju ke akhirat. Okey, bila berjaya dunia akhirat, hidup kita pun kita dapat bantu orang, kita dapat bantu keluarga kita dapat tolong mak ayah kita, adik-beradik kita kan. Sebab tu kita kena berjihad betul-betul. Sekarang ni jihad kamu adalah belajar bersungguh-sungguh. Okey, itu saja slide Ustazah hari ini. Okey, kerja rumah untuk latihan Ustazah nak bagi. Semua dapat buku tulis, kan? Semua dah ada buku tulis. Okey, tulis nama, tulis pelajaran sirah. Muka surat pertama tu, tulis tarikh, tulis hari ni. Hari ni, hari apa? Rabu. Tarikh 27 hari bulan 1 2021. Okey, Ustazah nak salin semula apa poin-poin yang Ustazah bagi tadi. Ada boleh tengok dalam buku sirah. Tengok dalam buku sirah ni kan. Dah ada ke belum? Siapa yang dah ada, boleh rujuk muka surat yang pertama, muka surat yang kedua. Ada poin-poin yang Ustazah cerita tu ada dalam buku teks. Muka surat pertama, kedua, ketiga, keempat, semua ada dalam tu. Jadi Ustazah keluarkan, Ustazah buat bagi nampak cantik supaya cantik lah. Nota yang awak akan buat pun cantik. Okey, dah siap kerja tu, Ustazah nak nanti tulis right. Lepas tu Ustazah nak check nanti buka sekolah. Dan kita sama-sama kan doakanlah moga kita dapat masuk sekolah kembali secepatnya dan Allah angkat wabak COVID ni jauh-jauh kan. InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.